A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat temu lagi hari ni lah. Alhamdulillah. Kawan-kawan tanya nak pergi mana tu? Pergi rawatan, tuan-tuan. Hari ni nak pergi rawatan, insya-Allah rawatan luar. Hari ni nak pergi rawatan luar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Dan hari ni agak jauh sedikit, tapi masih dalam sempadan daerah. Masih kat sempadan daerah. Yang tak rentas daerah, tak rentas negeri. Dalam sempadan saja, tapi agak jauh sedikit. Batu Pahat ni agak besar juga kawasan dia. Dan Batu Pahat ni dia terkenal dengan parit rekod. Dan tercatat dalam rekod daerah yang paling banyak parit. Semua benda nama parit, tuan-tuan. Kita kalau parit buah ada, macam parit buah, parit sayur ada, parit orang, apatah lagi parit haiwan ada kan? Ada. Parit puasa ada, parit raya. Jadi tuan-tuan, dia terkenal dengan parit. Itu istimewanya Batu Pahat. Dan bukan sekadar nama dia saja tuan-tuan. Batu Pahat juga terkenal dengan makanan-makanan yang unik. Makanan-makanan unik tuan-tuan. Terutama macam biryani. Biryani tu kalau saya di Perak tuan-tuan, asal Perak. Kalau di Perak ni biasanya biryani ni jumpa time-time kenduri lah tuan-tuan. Makan kenduri baru ada lah. Tapi sekarang ni mungkin dah ada orang buat restoran biryani ke apa tuan-tuan. Dah ada dah lah. Cuma kalau dulu lah tuan-tuan, nak makan biryani ni tunggu ada kenduri lah. Ada kenduri baru jumpa biryani. Dan kalau di Batu Pahat lagi makanan-makanan yang pelik, apa lagi tuan-tuan? Mi racun. Mi ada letak racun? Bukan. Bukan mi letak racun. Mi letak racun tu nak mampui. Tu nak mati tuan-tuan. Dah nama dia. Nama masakan dia tu mi racun. Mari kat mana racun tu? Kena mari Batu Pahat lah baru tahu. Mari kat mana racun tu kena mari Batu Pahat baru tahu. Jadi tuan-tuan, ni kedai apa cakap ni? Belah kanan ni. Tutup dah dah. Kena buka lagi. Buka lagi ya. Tutup nampak dah. Tu. Dia dah tutup dah. Jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sambil-sambil nanti saya akan sembang lama lah sikit kot. Sebab ni agak jauh. Saya tak sembang Ustaz biar dia letak. Agak jauh sedikit. Tak apa. Tidak saya tak sembang. Kenapa bro? Dan rawatan hari ni, sebab itu hari dia dah datang ke rumah. Nanti saya sedia. Dia dah datang ke rumah dah. Nanti saya postkan sekali. Dengan sabun yang ditempa, dengan minyak yang minyak kasturi. Rumah tengah telefon, tengah ambil panggilan. Ada lagi panggilan. Nanti saya postkan. Orang nak order barang. Okey, saya kau. Ada. Nanti saya WhatsApp. Okey, assalamualaikum. Ada ayat tu yang mak kena buat selama 40 hari. Ya. Nanti abang akan bagi. Bagi dia nanti. Dah ayat dia. Sebab ada orang tanya untuk rawatan berkaitan dengan buruk kelakuan. Buruk kelakuan atau istilah akhlak yang kurang baik. Maksud akhlak kurang baik ni dia buruk perangai, buruk perangai. Orangnya tak buruk, dia buruk perangai macam minum arak, macam judi, macam dadah, merokok, dia sentiasa merokok. Termasuklah suami-suami yang berperangai. Rokok yang teruk sangat, heavy lah, yang heavy merokok, ataupun dia ambil dadah, ataupun yang tak nak sembahyang, yang susah nak sembahyang. Ada ayat-ayat yang kita boleh buat, amalan dia boleh buat. Okey. Yang tu nanti ayat nanti tuan-tuan yang mana nak ayat tu nanti tetap perempuan PM tepi ayat dia. Cuma saya nak cerita kaedah dia. Kaedah dia, tapi adalah nanti saya bagi juga ayat dia tu, saya bagi. PM susah lah tuan-tuan ni. Nanti saya bagi ayat-ayatnya tu. Berkaitan dengan akhlak buruk, kelakuan buruk. Dia pelbagai lah. Mancing dengan wali.
yang suaminya suka perangai macam masih bujang lagi. Ya bujang pun dia ada hak-hak dia, tapi kadang-kadang bila suami yang buat perangai gitu, nak buat macam huduh no lah tuan-tuan. Huduh no. Nampak macam tak apa elok, buruk kelakuan, buruk perangai. Buruk akhlak tuan-tuan, tak baguslah. Ada amalan-amalan yang puan-puan boleh buat, ataupun kita sebagai mak ayah boleh buat untuk anak-anak yang ada masalah kelakuan buruk ni tuan-tuan. Okey, tapi sebelum tu selain kelakuan yang saya bagi tahu tu tadi tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendirilah, boleh nilai sendiri. Boleh nilai sendiri kelakuan-kelakuan yang bagaimana. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, nak amalkan ni dia ada kaedah dia. Yang pertama sekali, dia kena 40 hari berturut-turut, kecuali yang amalkan tu orang perempuan. Kalau orang perempuan dia ada cuti, time cuti tu dia boleh baca tuan-tuan, boleh baca sebab dia zikir tuan-tuan. Dia zikir, dia bukannya kita baca Al-Quran, memang ayat Quran, tapi boleh jadikan sebagai zikir. Bila kita dah buat tu tuan-tuan, kita boleh sambung. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin, ia boleh stop, boleh berhenti, kemudian nanti sambung lagi. Boleh berhenti sekejap, Sini sebelah kiri. beberapa hari, lepas tu nanti sambung balik tuan-tuan. Sambung balik. Bagi orang perempuan lah. Tapi bagi orang lelaki, seboleh-bolehnya 40 hari tu biar berturut-turut. Dan kaedah nak buat rawatan dia ini tuan-tuan, tuan-tuan kena duduk. Maksudnya tak boleh buat kerja apa-apa, kena bagi tumpuan. Dia berbeza dengan zikir yang saya selalu bagi tahu. Selalu saya bagi tahu zikir-zikir contoh macam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tuan-tuan. Kita boleh baca bila-bila masa. Kita boleh baca bila-bila masa saja. Tetapi untuk rawatan yang kelakuan akhlak buruk ni tuan-tuan, kita kena duduk. Maksudnya kena buat sekaligus. Ayat-ayat dia tu kena buat sekaligus. Dan banyak tuan-tuan, bukan sikit-sikit, sangat banyak. Mungkin makan masa agak lama sedikit, untuk kita buat. Tapi ikhtiar lah, InsyaAllah lah tuan-tuan, InsyaAllah. Sebelum nak buat tu, makan dulu, minum dulu, sediakan air kat tepi, buat teh tarik ke. Mudah sebab sandar. Cari tempat yang selesa. Nak buat, cari tempat yang selesa. Jangan duduk atas tengah-tengah rumah. Boleh tengah rumah, tapi nanti tengah buat tuan-tuan nak menggeliat lah, tuan-tuan nak rasa macam nak menyandar pula lah. Dia ada kaedah. Nak buat pun teruk tuan-tuan. Nak buat dia pun teruk. Betul lagi yang kita nak rawat tu, sebab perangai dia perangai teruk tuan-tuan. Teruk. Paling mudah kata teruk perangai lah tuan-tuan. Jadi kita nak minta supaya hati dia tu berubah. Dan kaedah dia tu agak makan masa selama 40 hari. Dan apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Dan selain daripada tu, tuan-tuan kena sediakan dulu bahan-bahan dia. Bahan dia ni yang payah. Nak pula kalau sekarang ni di Batu Pahat ni tuan-tuan, dia musim panas. Tak tahu negeri lain Allah Alam. Saya rasa sama ikut kat Malaysia sekarang ni, tengah musim panas. Bila musim panas tuan-tuan, dia nak kepada musim kemarau ni tuan-tuan. Dah musim panas. Bila musim panas ni, tak apa nak ada hujan. Masalahnya kita nak buat rawatan yang ni kena menggunakan air hujan. Air hujan tu untuk diberi mandi tuan-tuan. Air hujan untuk diberi mandi kepada pesakit. Dan air hujan ni tadi perlu ditadah. Tak kira lah malam apa tuan-tuan, tadah bilah. Tak kira lah malam apa pun tak apa, tadah aja tuan-tuan, tadah aja. Malam apa pun tak apa. Jangan tunggu malam Jumaat. Kena setahun tak ada malam Jumaat hujan lah, tak ada buat, tak boleh nak buat. Malam apa-apa pun tak apa. Cuma cara tadah dia tu, jangan tadah di bawah bumbung rumah. Jangan tadah di bawah atap, cucu atap. Jangan tadah di bawah pokok. Tadah di kawasan lapang. Entah, tadah di kawasan lapang yang air hujan tadi tak kena apa-apa, terus jatuh masuk dalam besen kita. Itu kaedah dia. Kalau saya akan suruh tadah guna besen yang besar sedikit tuan-tuan, sebab banyak sedikit kita boleh tadahnya. Tapi kalau hujan betul-betul lebat, boleh penuh besen tuan-tuan, kalau betul-betul lebat hujannya. Tapi kalau hujan tak lebat, memang slowly lah sedikit, lambat lah sedikit.
Tapi itu bahan-bahan yang kita perlukan. Antara bahan utama ialah air hujan, dan bahan yang kedua air mineral ataupun air untuk minum lah. Tak kisahlah air mineral tu nak beli drinking water ke, mineral water ke, atau air suling ke, air tapis di rumah ke, mana-mana boleh. Janji boleh diminum. Tuan-tuan, air yang boleh diminum. Kedua benda tu, dua benda tu yang diperlukan untuk kita buat rawatan. Kaedah nak rawat orang yang ada masalah buruk akhlak, yang ada masalah dadah, yang ada masalah laki perangai macam-macam, laki perangai macam-macam. Lepas tu perokok yang tegar. Pada merokok tu, Allahu Akbar, dia tak makan nasi pun tak apa, janji dia makan betul rokok. Dia tak telan betul rokok, tuan-tuan. Dia hisap non-stop, sambung. Tak putus lah, tuan-tuan. Habis sambung. Ni jenis merokok dia lagu ni heavy lah, tuan-tuan, yang terlampau heavy sangat, dan berkaitan dengan dadah lah terutama ni, tuan-tuan. Okey, zikir apa yang tuan-tuan perlu buat selama 40 hari. Ayat dia banyak, tuan-tuan lah. Kalau nak buat memang kena cukup bersedia betul-betul. Sebab itulah kadang-kadang saya kalau orang suruh buat rawatan yang ini, tuan-tuan, saya cuba suruh minta dia buat sendiri. Dia kalau yang berkesan dia banyak, tuan-tuan. Boleh je kalau tuan-tuan nak pilih, Ustaz saya mampu nak buat banyak ni je lah Ustaz, boleh tak? Ya buat, janji asal kita buat. Tapi dah alang-alang buat, biar buat betul-betul. Gitu, tuan-tuan. Okey, antara ayat yang perlu dia baca apa dia, tuan-tuan? Suratul Fatihah. Tuan-tuan ada pen dan kertas tak? Kalau ada pen dan kertas, tulis. Yang pertama Suratul Fatihah. Suratul Fatihah untuk kita baca yang pertama sekali sebanyak 70 kali. Lana Suratul Fatihah 70 kali. Kemudian ayat pertama hingga kelima Suratul Baqarah 70 kali. Bukan 70 kali dalam masa 40 hari, 70 kali sekali buat, tuan-tuan. Dia sekali buat. Seterusnya Ayatul Kursi 70 kali. Seterusnya 3 ayat terakhir Suratul Baqarah 70 kali. Bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sama 70 kali. Kemudian 3 kul, boleh baca juga sebanyak 70 kali. Okey, itu antara ayat-ayat yang boleh kita baca, yang boleh kita buat. Semuanya 70 kali, tuan-tuan. 70 kali, 70 kali, 70 kali. Ambil ganjil 70. Ustaz, banyaknya. Iyalah, memanglah banyak. Sebab kita nak rawat tadi orang yang masalahnya banyak, yang banyak problemnya, yang banyak masalahnya. Jadi zikir dia tu kena banyak sedikit, bacaannya tu kena banyak sedikit. Itulah antara ayat-ayat yang kita bacakan kepada air. Habis baca, tiup pada air, hembuskan pada air. Hembus sekali nafas boleh, nak ulang kali pun boleh, tuan-tuan. Nak sembuh 2-3 kali pun tak apa, tapi kena baca habis semua dulu baru hembus. Dan niatkanlah untuk apa, tuan-tuan. Niatkan untuk apa? Dia baca 70 kali keseluruhannya. Itu antara ayat yang kita boleh gunakan untuk kita mengubati orang yang ada masalah perangai-perangai yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, tuan-tuan. Jadi itu antara dia, tuan-tuan. Cuba buatlah, cuba buat. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Okey, tuan-tuan, sebab hari ni saya buat rawatan ni agak jauh sedikit daripada rumah, dan mengambil masa sedikit lah, tuan-tuan. Mengambil masa sedikit. Jadi kita sembang-sembang je lah, tuan-tuan. Buka tu, mana dia punya itu tadi? Air tak beli tadi ya? Tak ada beli? Tak ada beli air tadi. Tuan ada air tu minum je lah. Lupa nak beli air. Saya dah beli jajan tu Ants Popcorn. Ants Popcorn, tuan-tuan. Budak Batu Pahat, tuan-tuan. Dia punya toke dia budak Batu Pahat.
Ants Popcorn. Dan pasaran dia seluruh Malaysia. Hanya jual popcorn. Okey, tuan-tuan, tuan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tapi dia tak tahan. Dia tahan. Kita kena patah balik. InsyaAllah tak. Gaji iklan dapat hilang. Terus banyak. Ha. Tak ada tak tahan lah. Ya. Betulkan. Kita tadi je. Jalan je Ji, jangan berhenti. Jalan je. Haji tu dah risau. Haji dah risau dah. Okey. Tadi kena diam lah sekejap. Ada orang blok kena tutup habis lah tuan-tuan. Walaupun dalam kereta kita tutup je lah. Hormati undang-undang dah lah. Hormati undang. Ni bila lagi nak main ni? Budak punya mainan. Saya suka datang sini tuan-tuan. Bila saya lalu jalan ni, saya mesti akan tengok kedai tu. Sebab kedai tu dia jual mainan. Dia jual mainan yang big size, yang saiz sederhana, yang saiz kecil. Saya suka kalau yang big size, yang terak-terak besar tuan-tuan. Terak-terak besar yang anak kanak-kanak boleh naik tuan-tuan. Sampai sarang buaya tadi. Yalah. Saya sebenarnya hari ni di Parit Yusof. Area Parit Yusof tuan-tuan rawatannya. Tak, Sebab ke tu dia Bukit kata Mo. Ke Bukit Mo. Daerah Muar. dia ada bendang ni. Saya panggil bendang tuan, dia sawah. Sawah padi. Sarang Di sini. buaya. Ya, sarang buaya dia ada sawah padi. Singgah sawah. Okey, jadi tuan-tuan, kenapa kau pun terjun juga ke? Itu jiwa-jiwa yang tenang. Jauh lagi ni, baru masuk simpang dia ni, baru simpang besar pun ni. Jauh lagi ni sampai. Baru sampai simpang besar dia. Dia ada simpang kecil lagi. Hari ni rawatan santau. Okey. Iyalah. Seorang ibu tunggal, anak lebih kurang dalam 4 orang. Sebenarnya saya nak cerita tadi tu, awal tadi tak sempat nak cerita. Yang rawatan hari ni dia pernah datang ke pusat rawatan sekali, pernah datang sekali, wanita lah, perempuan. Dia pernah datang sekali, dan bila kita rawat dia ada masalah santau sebenarnya. Saya cakap terus terang dengan dia. Saya cakap terus terang, saya biasanya kalau saya buat rawatan, kalau kita jumpa benda tu, tahu apa masalah dia, kita akan cakap. Balik kita beli buah. Kita akan cakap masalah dia. Dan memang dapat kesan dia memang ada macam masalah santau langkah. Sebab dia batuk tu sampai sesak nafas tuan-tuan. Dia batuk sampai sesak nafas. Dia tu terus sesak nafas sekali terus tuan-tuan. Dan dia nak nafas sewaktu dia duduk di rumah sebuah rawatan di pusat rawatan tuan-tuan. Dia dah macam tak boleh nak bernafas. Dia batuk santau ni lain tuan-tuan. Dia lain daripada batuk-batuk biasa. Batuk berkaitan santau ni sangat lain. Kita akan dengar dalam bunyi batuk tu. Cara batuk tu dalam sangat. Seksa sungguh kalau dengar bunyi batuk dia. Macam tu. Kita rasa terseksa dengan bunyi batuk dia. Kita rasa sakit kalau dengar dia batuk tuan-tuan. Itu menandakan dia ada masalah berkaitan dengan santau. Santau ni salah satu cabang sihir. Dan santau dia banyak tuan-tuan. Banyak dia punya pecahan-pecahan dia. Santau makan minum, santau angin, santau tuju. Santau tuju untuk sharpshooter lah, penembak tepat. Kita boleh kena. Biasanya santau tuju ni dia buat malam tuan. Biasanya santau tuju ni dia buat malam. Dan orang yang kena santau tuju tuan, dengan izin Allah, kadang-kadang dia terus tombang. Kadang-kadang ada yang muntah darah sampai tahap terus macam ada yang hilang nyawa juga tuan, hilang nyawa. Tapi itu semua dengan izin Allah tuan. Semuanya dengan izin Allah.
hari saya dah kongsi sedikit tips santau. Jadi saya rasa ini dah kebetulan kita cerita bab santau. Saya nak kongsi sedikit bab santau tuan-tuan. Bab santau. Santau tuan-tuan, yang utama ialah pencegahan. Sebab itulah itu hari saya dah bagi tahu kalau kelas malam, majlis ilmu pada sebelah malam, saya dah bagi tahu amalkan. Jangan tinggal ayat ni tuan-tuan. Sentiasa jadikan amalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sentiasa baca doa ni tuan-tuan. Jadikan amalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim tuan-tuan. Jadikan ini amalan, jadikan zikir. Jadikan zikir harian. Bila saya sebut zikir harian tuan-tuan, kita boleh buat anytime. Kita boleh buat bila-bila masa, di mana-mana saja kita berada, kecuali tempat-tempat kotor, kecuali tempat-tempat yang tak boleh kita baca ayat Al-Quran. Selain daripada tu, buatlah tuan-tuan. Selain daripada tu, buatlah zikir ni, bacalah. Jadikan sampai dia sebati dengan kita. Tuan-tuan, kalau orang tu ada masalah yang teruk tuan-tuan, kalau dia kena masalah sihir yang teruk, ataupun dia ada masalah gangguan yang teruk tuan-tuan, saya suruh amalkan sampai 1000 kali sehari tuan-tuan. Saya banyak main 1000 tuan-tuan. Saya banyak main 1000 kali. Dia nak buat lebih, ya boleh tuan-tuan. Dia nak buat lebih, ya boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Tapi kalau kurang janganlah. Kalau kurang jangan. Kalau dia memang ada masalah yang teruk, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Penyakit dia tak hilang-hilang. Dan bila jadikan amalan ni tuan-tuan, amalan Bismillahilladzi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, bacalah terus Bismillah 5, baca semua sekali tuan-tuan. Boleh juga. Kita pernah buat rawatan sini, rumah akak taksi. Yang meninggal tu. Meninggal kan? Nenek tua kecil kan? Iya. Meninggal lah. Ada orang tak fikir nak panggil saya datang. Betul. Saya lalu rumah tu, saya teringat saya pernah buat rawatan dengan rumah situ tuan-tuan. Tapi dah meninggal lah nenek tu. 23 hari lah. Jadi tuan-tuan, beberapa muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, jadikan amalan. Sebab bila mana jadi amalan tuan-tuan, susah benda-benda halus nak tembus badan. Susah benda-benda halus nak tembus badan. Dan kalau orang nak sihir kita pun susah. Jadi susah tuan-tuan. Sebab tu bila kita buat sesuatu amalan, buat dengan bersungguh-sungguh, buat betul-betul buat tuan-tuan. Buat, memang buat kerana Allah. Tetapi niatlah Allah, kalau ada apa-apa, ya Allah lindungi aku ya Allah. Minta kepada Allah secara direct tuan-tuan. Sebabnya tuan-tuan, bila mana contoh berkenaan dengan santau makan minum. Semalam sakit kita kotor tinggi meninggal. Santau makan minum ni tuan-tuan, biasanya kalau tuan-tuan amalkan Bismillahilladzi ni tuan-tuan, nanti bila mana tuan-tuan nak makan, tuan-tuan amalkanlah. Mula-mula pun jadikan kebiasaan juga. Jadikan kebiasaan dulu. Selain daripada amalan, setiap kali sebelum makan tuan-tuan, biasakan kita baca doa makan. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan tambah dengan Bismillahilladzi tadi. Baca ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai samiul alim tadi tuan-tuan. Sentiasa baca setiap kali nak makan, setiap kali nak minum. Bagi orang yang makanan itu mungkin ada santau, makanan itu mungkin telah disihir, insya-Allah mudah-mudahan dia tak boleh nak makan. Sebab apa tak boleh makan? Pinggan pecah, cawan pecah. Itu salah satu dia. Itu salah satu tuan-tuan. Salah satu amalan. Saya ingat arwah guru saya seorang tuan, arwah guru saya, dia kalau jumpa rambut sehelai je di kedai makan. Kalau di rumah dia faham lah isteri dia masak. Kadang-kadang bukan dia pakai tudung dekat rumah tuan-tuan. Isteri dia masak, dia faham lah. Dia buang dia rambut dia. Tapi kalau dia makan di kedai tuan-tuan, kalau dia makan di kedai, ada sahaja jumpa rambut walaupun sehelai tuan-tuan, dia akan tolak terus pinggan makan tadi. Dia tak akan makan lagi tuan-tuan. Dia tak akan makan lagi. Itu yang saya tahu tuan-tuan. Arwah guru saya tuan-tuan, memang dia cukup jaga tuan-tuan dia ni. Dia sangat-sangat jaga. Sebab sebelum kena, kenapa tuan-tuan? Sebab anak dia pernah kena tuan-tuan. Anak dia pernah kena, tetapi bukan santau makan minum tuan, dia kena santau angin. Cuma santau angin tuan-tuan, yang dia bawa bahan santau tadi melekat pada badan dia.
Dan dia kena tuan-tuan, serta angin anak dia kena tuan-tuan. Anak dara dia tuan-tuan, anak dara dia umur baru 20-an tuan-tuan. Tapi anak dara dia banyak berurusan dengan artis lah tuan-tuan. Dia bukan artis, dia banyak berurusan dengan artis tuan-tuan. Dia kena tuan-tuan lah. Di leher ni tuan-tuan, dia rasa ada benda tersekat. Kita baca ayat ruqyah ramai-ramai tuan-tuan. Ramai-ramai kita baca ayat ruqyah, termasuklah arwah guru saya baca ramai-ramai. Dan bila satu ketika tuan-tuan, anak dia tadi muntah. Menjerit jangan cakap lah tuan-tuan. Menjerit jangan cakap. Bila muntah tadi tuan-tuan, kalau kita cari memang tak jumpa dia tuan-tuan. Sebab dia kata depan rumah dia ada homestay. Kalau saya cari sendiri memang tak jumpa tuan-tuan. Ni sebab ni saya ikut orang, jumpa lah tuan-tuan. Jadi saya dah sampai sebenarnya, dah sampai. Tapi tak pasal selesai dulu. Dan bila dia tengok di dalam dia punya muntah tadi tuan-tuan, dan ada satu benda tuan-tuan, dia tak muntah banyak, dia bukan muntah makanan tuan-tuan, ailio yang keluar tuan-tuan. Jadi bila tengok tuan-tuan, ada sebesar batang mancis, pendek sikit daripada batang mancis, 9 buluh tuan-tuan. 9 buluh lekat di telah leher dia, dalam leher. Di leher dia dalam bahagian kerongkong dia terlekat tu tadi tuan-tuan. Lepas bila keluar tu berdarah tuan-tuan. Berdarah sikit. Okey, tuan-tuan, saya dah sampai. Nanti kita cerita, kita sambung kemudian. Sebab saya dah sampai, nanti saya buat rawatan dulu. Saya tengok rawatan ni macam mana. Kalau rawatannya tu teruk, kalau ada ni saya cuba buat rakaman. Kalau tak teruk, saya tak rakam lah tuan-tuan. Saya cuba rakam untuk diri saya je lah. Rakam untuk rekod saya saja. Tuan-tuan, cukup sekian tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang beri salam, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.